Apa khabar anak-anak semua? Hari ini bersama saya kita belajar sekali lagi belajar matematik tahun 4 bab 3 wang, iaitu bijak urus wang. Okey. Keputusan keuangan. Okey. Kat sini anak-anak boleh tahu macam mana kita membezakan keperluan dan kehendak. Okay, sebagai contoh, keperluan telefon bimbit. Tujuan telefon bimbit adalah untuk berkomunikasi, sementara kehendak kita boleh memilih pelbagai jenis telefon bimbit. Sebab di pasaran sekarang ni bermacam-macam jenis telefon bimbit. Yang paling terkenal sangat yang menjadi idaman sekarang ini ialah Apple iPhone 11 Pro Max. Okay. Dekat sini semua maklum harga iPhone ni dia sangat mahal jika dibandingkan dengan jenama-jenama lain. Keutamaan yang kita nampak dekat sini telefon bimbit ialah hanya untuk berkomunikasi sahaja. Jadi kita boleh mempertimbangkan, iaitu berbelanja secara berhemah. Sekiranya kita tak memerlukan, kita boleh membeli jenama yang biasa sahaja yang boleh digunakan untuk berkomunikasi. Bagi yang berkemampuan, tidak salah untuk kita berbelanja, tapi biarlah berbelanja ikut kemampuan dan secara berhemah dan tidak membebankan. Okay. Bagi contoh yang kedua, juga teacher tengok dekat sini ialah air. Okey, air ini adalah untuk kita menghilangkan dahaga. Tetapi sekiranya kita merujuk kepada kehendak, kita boleh memilih berbagai-bagai jenis air. Contohnya minuman tin yang berbagai-bagai jenama. Dekat sini kita telah tahu minuman tin, pengambilan minuman tin boleh menyebabkan, boleh menjejaskan kesihatan kita. Pengambilan gula yang tinggi dekat di dalam minuman tin. Jadi keutamaan kita ialah air sahaja. Jadi kita amalkanlah minuman sehat. Kita boleh minum air seram sahaja. Sebagai contoh, tidak perlu kita minum minuman tin yang berlebih-lebihan. Di samping itu, minuman tin juga mengandungi kandungan gula yang tinggi, malah harga yang mahal jika dibandingkan dengan air. Contohnya air kita boleh dapat harga 80 sen. Dan satu minuman tin dalam RM2.5. Dekat sini kita boleh memilih untuk berbelanja secara berhemah. Sebagai contoh yang seterusnya ialah, saya ambil contoh di sini ialah beg sekolah. Beg sekolah tujuan dia adalah untuk menyimpan buku dan alat tulis. Dekat sini kita tengok dekat ramai anak-anak yang suka memilih jenama yang mahal sebagai jenama yang terkenal, Smiggle. Jenama yang dan kita tidaklah digalakkan untuk memaksa ibu ayah kita untuk membeli beg dan terikut-ikut dengan kawan. Semata-mata kita nak dilihat cantik, dilihat bergaya di sekolah. Ada baiknya kita berbelanja secara berhemah. Tetapi kepada yang berkemampuan, yang boleh beli, mak ayah bagi hadiah sebab kita cemerlang dalam peperiksaan, tidak salah. Tapi sebaik-baiknya hendaklah kita secara berhemah, sebab keutamaan beg sekolah adalah untuk menyimpan buku dan alat tulis sahaja. Dekat sini hendaklah kita memikirkan cara berbelanja yang lebih berhemah. Untuk seterusnya kita
contoh seterusnya ialah baju sukan. Baju sukan ini tujuan dia adalah untuk menutup aurat. Contohnya kita kena beli baju yang berlengan panjang. Baju yang berlengan panjang jika dibandingkan dengan lengan pendek, harga dia lebih mahal. Tapi untuk baju berlengan panjang sesuai untuk murid perempuan. Di sini disebabkan kita dituntut dalam agama hendaklah kita menutup aurat bagi pelajar perempuan. Jadi kita perlu membelanjakan sedikit saja lebih kewangan untuk tujuan yang baik, untuk menjaga aurat kita. Jadi kita boleh berbelanja lebih sekiranya itu perlu, sebab memakai baju berlengan panjang adalah untuk patuh syariat. Jadi kat sini seterusnya ialah kita masuk tajuk pengurusan kewangan. Macam mana kita menguruskan kewangan? Okey, anak-anak, matlamat kewangan ialah kita menguruskan secara jangka pendek. Contohnya, anak-anak boleh merancang bajet harian, mingguan dan bulanan. Baru-baru ni kita baru sahaja habis hari raya. Mesti ada mak ayah, saudara mara, pakcik makcik kita yang beri duit raya. Jadi kita boleh simpan. Kita tulis perbelanjaan kita. Selepas itu untuk langkah seterusnya, kita akan rancang daripada perbelanjaan ini dengan simpanan. Kita tidak boleh berbelanja lebih daripada simpanan kita. Untuk tercapai ataupun tidak pengurusan kewangan kita, kita akan rujuk kepada rekod pada kewangan kita daripada pengurusan keuangan. Okey, kenapa kita penting rekod simpanan kewangan dan perbankan kita? Okey, baik, di sini kita perlu rekod simpanan. Kenapa? Pertama, untuk elak berhutang. Kita ni cepat lupa. Jadi sekiranya kita ada rekod, kita tahu sejauh mana kewangan kita, ukuran kewangan kita ada, boleh elak daripada berhutang. Lepas tu kita boleh kawal belanja yang berlebih-lebihan. Sekiranya kewangan kita tak mampu, kita boleh kawal belanja kita secara berlebihan. Dan yang ketiga, kita utamakan keperluan. Apa yang perlu kita utamakan. Dan yang terakhir ialah simpan wang. Itu adalah untuk masa hadapan. Okay, cara simpan wang. Untuk anak-anak yang bagi sekolah rendah lagi, yang masih dalam sekolah, jadi menabung adalah satu amalan yang baik sekali. Jadi amalkanlah setiap seorang ada satu tabung. Jadi kita akan simpan dalam tabung sendiri. Sekiranya tabung kita dah penuh, kita bolehlah cakap dengan mak ke ayah, ajak pergi bank, simpan di dalam bank. Lepas tu cara tabung yang ketiga pula, kita simpan untuk masa depan, untuk kita belajar, nak sambung sekolah lepas habis tingkatan. Dekat sini kita tak perlulah kita bercari-cari wang untuk kita melanjutkan pelajaran, sebab kita ada tabung pendidikan. Contohnya dekat apa? Pelaburan SPN. Sekarang ni seawal baby lagi dah ada tabung pendidikan. Itulah yang terbaik. Yang terakhir sekali adalah pelaburan. Itu anak-anak kita boleh simpan sebagai pelaburan, melabur untuk saham. Contohnya Amanah Saham Nasional. Contoh dia, kat situ kita dapat pulangan faedah yang baik untuk masa hadapan. Sebagai contoh, dekat sini anak-anak boleh tengok dekat sini teacher bagi rekod, contoh rekod perbelanjaan dan simpanan. Dekat sini tugasan anak-anak semua, ambil contoh ini, rancang kewangan
tulis dalam buku tulis, boleh hantar dengan teacher melalui WhatsApp sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.